Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Perumpamaan petunjuk dari ilmu yang diutuskan Allah bersamaku adalah ibarat hujan lebat yang membasahi bumi. Terdapat sebidang tanah yang kering yang menerima air tersebut. Lalu tanah itu menumbuhkan dedaun dan rumput yang lebat. Terdapat juga sebidang tanah yang keras yang menakung air. Lalu Allah memberi manfaat dengan tanah tersebut kepada manusia. Mereka dapat minum air daripada tanah tersebut, air yang berhimpun di tanah tersebut, menggunakan air untuk memberi minum kepada ternakan mereka dan menyiram tanaman mereka. Namun terdapat juga sebidang tanah yang dihujani oleh hujan lebat, tapi tanah tersebut tidak menakung air, juga tidak menumbuhkan sebarang pokok. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mempelajari hukum hakam agama Allah, lalu ilmu yang diutus bersamaku ini memberi manfaat pada dirinya. Dia memperoleh ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang meninggi serta menolak petunjuk Allah yang diutus bersamaku. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kesahihannya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam pernah bersabda, barang siapa yang berilmu, yakni barang siapa yang belajar dan berilmu lalu beramal dan mengajarkannya, orang itu digelar orang yang agung, orang yang hebat di kalangan penduduk-penduduk langit. Bismillahirrahmanirrahim. تقدم معنا في الدرس الماضي أن طالب العلم مسؤول في طلبه من عدة وجوه، وذكرنا الوجه الأول أن يحسن نيته، الوجه الثاني أن يعمل بعلمه، الوجه الثالث أن يعلم من لا يعلم، وذكرنا أن قول الحبيب أبو بكر المشهور رحمه الله تعالى، وهو أنه في الزمن القديم كان الطالب يبحث على المدرس، يبحث على المعاهد، يبحث على المدرسين والمعلمين فحتى يستفيد، لأن كان حب العلم لا زال موجود بكثرة في المجتمع، حتى ضعف حب العلم، فصار قال انعكس الأمر، صار الآن ينبغي للمدرسين يبحثون عن الطلبة، يبحث عن المريدين، يبحث عن الطالب حتى تعلمه العلم الشرعي، وتطلب من الآباء من الأمهات يرسلون أولادهم إلى أماكن العلم وتحثهم على ذلك، لأنه صار الحب للعلم ليس كالزمن القديم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, telah lalu daripada pengajian kita yang lalu, yaitu hadirin hadirat antara orang-orang yang dituntut untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu adalah para santri-santri, para penuntut-penuntut ilmu. Mereka golongan yang juga dituntut secara khusus untuk berdakwah menyampaikan ilmu. Dan ada beberapa perkara yang dituntut kepada para penuntut ilmu, sama ada budak pondok, budak madrasah, ataupun kita sendiri yang setiap malam di pengajian kita menghadiri majlis pengajian, maka kita dipanggil penuntut ilmu. Ada beberapa perkara yang dituntut bagi kita semua. Yang pertama, kita dituntut ketika menuntut ilmu ini, niat mesti salihah, mesti baik, mesti ikhlas, niatnya mesti betul. Apa tujuan tuan-tuan datang dalam majlis ni? Kalau tuan-tuan niatnya tak betul, rugi dah lah. Sejuk, hujan, betul, perut lapar ni, betul, macam saya penat lagi pula, ya Allah, bawa balik balik Indonesia belum sampai rumah lagi tuan-tuan. Kalau niat tu tak betul, rugi kita tuan-tuan. Maka itu bagi penuntut-penuntut ilmu, pertama perhatikan niatnya itu, mesti niat yang salihah. Dan yang kedua, dalam kitab ni pada pengajian yang lalu kita dah bahas, dituntut bagi para penuntut ilmu mesti beramal, mesti mempraktikkan apa yang dipelajari, apa yang didengar itu tuan-tuan. Dan yang ketiga juga dituntut untuk bagi kita nanti sampaikan ilmu yang tuan-tuan dengar. Jangan hanya setakat masuk telinga tuan-tuan dan selesai untuk diri tuan-tuan. Tidak, dalam konteks ini mungkin tuan-tuan ada
ajarkan pada istri, ajarkan pada jiran tetangga dan kawan-kawan yang lain. Ini antara yang dituntut. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah. Pada pengajian yang lalu juga kita telah mengutarakan kata-kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, pada zaman dahulu kerana manusia tahu nilai ilmu, cinta betul dengan ilmu, sehingga akhirnya para penuntut-penuntut ilmu, masyarakat kerana faham nilainya ilmu yang begitu berharga, lebih berharga daripada harta dunia, mereka sendiri terhege-hege mencari guru, ke sana sini mengemis mana untuk guru yang boleh ajar saya, mana pondok, mana madrasah yang boleh membimbing saya. Itu zaman dahulu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana orang zaman dahulu tahu nilai tingginya ilmu, cinta betul dengan ilmu. Sehinggalah berlalu seiring dengan zaman, kecintaan terhadap ilmu, kefahaman masyarakat tentang nilainya ilmu semakin berkurang. Akhirnya pada zaman kita ini, kata Abu Bakar Al-Masyhur, cinta ilmu telah sirna daripada hati masyarakat. Walaupun ilmu itu benda yang paling berharga, tapi masyarakat majoriti beranggapan yang paling penting, yang paling berharga SPM. Yang lebih berharga segulung ijazah duniawi itu. Padahal yang paling berharga adalah ilmu yang mendekatkan kau kepada Allah. Ini dah hilang. Sudah sirna zaman sekarang ini. Sehingga terpaksalah para ulama-ulama, para ahlul haq, terpaksa pula yang terhege-hege nak cari murid. Terpaksa pula minta kepada al-aba wal ummahat, minta kepada ibu bapa, hantarkan anak kamu belajar dengan saya supaya anak kamu tu boleh kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pondok-pondok terpaksa buat poster-poster iklan. Ni menerima pelajar baru sekali-sekali semua nak kenalkan anak awak kepada Allah. Itu pondok kan tak peduli tapi pun. Kenapa? Kerana teruknya masyarakat pada zaman sekarang. Dia tak faham dah nilai ilmu yang benar-benar yang mengenalkan mereka kepada Allah, menyebabkan mereka bahagia di dunia dan bahagia sejati di akhirat nanti. Karena itu hadirin hadirat, tetapi ini yang terjadi kerana sara hubbul ilm, cinta terhadap ilmu semakin berkurang di tengah-tengah kita. Karena itu bagi golongan para ulama, golongan para penuntut ilmu, kau jangan tunggu budak datang nak belajar orang kau. Kau sendiri kena berinisiatif macam cara saya nak sampaikan ilmu, nak berdakwah hadirin hadirat. وليس المعنى أن الناس في الزمن القديم كلهم علماء، هذا ليس موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والليلة. ليس كل المجتمع علماء، ولكن كان نادر أن يوجد شاب أو شابة أو كبير في السن أو متوسط، نادر يوجد شخص في المجتمع لم يدرس فروض العين. نادر يقرأ شيئا من فروض العين، يتقن قراءة القرآن ونحو ذلك، يأخذ شيء من التجويد حتى يستطيع قراءة كلام الله قراءة صحيحة، وإن لم يتعمق في التجويد لكن يعرف كيفية القراءة الصحيحة والنطق بالحرف نطقا صحيحا. فكان المجتمع لا يترك هذا. أصبح الآن حتى الطالب في الجامعة لا يستطيع يقرأ قراءة صحيحة، قراءته للقرآن غير صحيح. وبعض الحالات يسألون طلاب الجامعات وغيرهم هل تعرف سورتي الإخلاص؟ لا يعرف. ما هي المعوذتين؟ لا يعرف أن الفلق والناس تسمى المعوذتين. وصلوا بالجهل إلى هذه الدرجة، وصلوا إلى هذه الدرجة، وكان ليس المجتمع كله عالم، ولكن فروض العين كانت في المساجد تدرس، ولا يصل الطفل إلى سن مبكر إلا وقد درس شيئا من فروض العين، قرأ شيئا في العقيدة ونحو ذلك. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kami katakan masyarakat dahulu begitu memahami nilai ilmu, mencintai ilmu yang sangat-sangat mereka rindukan, sehingga mereka terhege-hege menghadiri majlis ilmu, masukkan anak-anak ke madrasah, ke pondok-pondok. Itu orang zaman dahulu. Bukanlah betul kami katakan seperti itu, tapi bukanlah maksud kami zaman dahulu semua orang ulama. Tak akan mungkin, mana ada satu zaman semua orang ulama, semua orang alim. Tidak. Walaupun semuanya cinta kepada ilmu, semuanya menghadiri majlis ilmu, tidak semuanya jadi ulama, betul. Bahkan zaman Nabi SAW sendiri pun, zaman Nabi SAW yang agung itu, sumber segala ilmu, tak semua masyarakat zaman Nabi semua orang yang berilmu, semua ulama, tidak. Ada juga golongan-golongan yang tidak berilmu, ada golongan ulamanya hadirin hadirat.
Tapi maksud kami, kata Syekh, zaman dahulu masyarakat sangat mencintai ilmu sehingga boleh dikatakan hampir seluruh masyarakat semuanya faham tentang ilmu fardu ain. Yang basic-basic tentang agama mereka tahu. Rukun solat ini mereka tahu, sifat 20 mereka faham. Walaupun mereka itu bukan ustaz, bukan orang alim ulama, tapi furudul ain yang bagian yang asas itu dan masyarakat zaman dahulu kerana mereka cinta pada ilmu hadirin jarang sekali kita temukan pemuda atau orang-orang tua yang tidak menghadiri kelas pengajian Al-Quran. Semuanya boleh dikatakan yutqinuna qira'at Al-Quran. Baca Qurannya cukup jarang. Akhlaknya betul, tajwidnya betul. Orang zaman dahulu tapi tes bacanya cukup jarang. Semua boleh tahu lah, walaupun mereka tak boleh mengajar, mereka sebutan cara semua betul. Hadirin hadirat, walaupun mereka itu tidak mendalam, karena kalau ada mendalam dah tahap jadi ustaz, tuan-tuan, jadi orang alim. Orang zaman dahulu seperti itu, hadirin hadirat, sehingga mereka mampu nutqu bis sahih, mereka mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan sebutan yang benar, yang jelas. Tapi kalau pada zaman kita ini, zaman kita kerana orang dah tak cintakan ilmu, dah berkurangan minat mereka tentang ilmu agama yang sebenar-benarnya, sampai kepada tahap budak-budak universiti pun dah nak kahwin dah nak meraih segulung ijazah pun, bila kita tanya baca Fatihah pun tak lentot. Tak betul, baca Fatihah pun tak pas, tuan-tuan. Kadang-kadang boleh baca Fatihah tapi sebutannya tak betul. Bahkan kata Syekh, kadang-kadang bila kita tanya kepada sebagian anak-anak muda kita pada zaman sekarang, kerana mereka tak belajar agama, mereka belajar dunia, kerana bagi mereka yang bernilai itu ilmu dunia. Sebab tu nak isi perut aja fikir je, tak fikir nak isi iman. Akhirnya suruh tanya surah Al-Ikhlas tu surah apa? Al-Ikhlas. Surah apa Al-Ikhlas? Tak boleh nak jawab. Padahal Al-Ikhlas tu kulhu, tuan-tuan. Tanya kulhu. Oh, kulhu. Baru boleh jawab. Oh, kulhu. Kalau kulhu tahu. Bila tanya surah Al-Ikhlas tak tahu. Apa surah Al-Ikhlas, tuan-tuan? Lepas tu tanya, baca Mu'awwidzatain. Baca Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain. Apa benda tu? Tak tahu, tuan-tuan. Budak universiti tadi. Tidak, bukan. Orang tak tahu Mu'awwidzatain. Qul a'udzu billah, qul a'udzu binnas. Oh, itu. Hafal dia. Tapi nama tu dia tak tahu. Gara-gara pada gara-gara masyarakat sudah tidak cinta ilmu. Hadirin hadirat yang berbahagia rahmatullah. Wasalu ila darajatil jahl. Mereka dah sampai pada derajat kebodohan sampai tak macam tu, hadirin hadirat. Kerana masyarakat sudah tidak mengerti, tidak merasakan betapa bernilainya akan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yu'allim man la ya'lam, khususan al-ilm al-wajib, liyubarik Allah fi ilmihi wa yazidahu. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: المال تنقصه النفقة إذا أنفق في غير الصدقة. إذا أنفق في غير الصدقة ينقص، أما الصدقة لا ينقص. ما نقص مال من صدقة بل يزداد. والعلم يزكو أي يزيد بالإنفاق. فتعليم العلم بشكل عام مطلوب، وخصوصا فروض العين، العلم الواجب في قسم التوحيد، في قسم الفقه، في قسم التفسير، في كل شيء موجود. في كل علم واجب ويسمى فروض العين. وكان سيدنا الحبيب حسن الشاطبي رحمه الله تعالى مدير رباط تريم، ولكن بين المغرب والعشاء لا يدرس إلا فروض العين، يدرس الطلاب الصغار الرسالة، سفينة، المختصر، مع أنه هو المدير سوف يدرس المنهاج وغيرها من الكتب الكبيرة. هذه يدرسها في البيت أو يدرسها في أوقات الضحى. وما الحكمة من ذلك؟ فرق ما بين أن تدرس الطالب فرض العين وأن تدرسه زيادة فرض الكفاية. إذا درسته فرض العين الثواب لك ثواب فرض العين، وفي نفس الوقت إذا صححت للمسلم سواء صغير أو متوسط أو كبير صححت له فرض العين. كل عبادة يعملها صحيح الثواب كله لك. فعندما درسته رسالة، سفينة، وغيرها من الكتب في مسميات عندكم بلغتكم الملايو لفروض العين سيذكرها لكم المصنف، حتى إنما تدرس هذه فروض العين. إذا استمر الإنسان يعبد الله 60 سنة، كل ركعة يركعها الثواب لك، أنت الذي صححت له العبادات. وإذا كنت درست 20 30 40 علمتهم فرض العين، كم ثواب؟
كم ثواب سيكون لك. وهؤلاء ربما ال40 علموا 40 أقل شيء، كل واحد علم واحد تقديرا، ولو ولده ولو ابنته صحح له العبادة، وسيستمر لك الثواب إلى ما لا نهاية. ولهذا صار يقولون ثواب العلماء أكثر من ثواب العباد، بسبب أنه يبقى لهم الحسنات حتى بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kita tengok dalam kitab ini nombor 3 tuan-tuan Nombor 3 disebutkan oleh dalam kitab ini, bagi para penuntut-penuntut ilmu hendaklah mereka itu dituntut berniat menyampaikan ilmunya pada mereka yang tidak mengetahuinya. Jadi tuan-tuan dah dengar pengajian malam ni, pasang niat, apa yang aku dengar aku nak ajarkan, aku nak sampaikan kepada orang-orang yang lain daripada mereka yang tak faham. Terlebih lagi ilmu-ilmu yang wajib, ilmu fardu ain. Bila kita pasang niat ini, insya-Allah Allah SWT akan memberkahi kita di dalam ilmu kita, dan Allah akan berikan tambahan bagi ilmu kita. Kata Sayyidina Ali dia berkata, harta benda itu akan berkurang jika kamu belanjakan. Kamu ada duit 1000, kamu belanja 500. Dalam akaun bertambah ke berkurang? Berkurang lah, tinggal 500 jadi. Sudah belanja. Ini kalau belanja yang lain. Tapi kalau harta itu, kata Syekh bagi keterangan tambahan, harta itu kalau kamu belanjakan dalam bentuk sedekah, itu tak berkurang. Karena Nabi SAW bersabda, "Mana qasa malun min sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Harta tidak akan berkurang. Walaupun kamu keluarkan, walaupun kamu belanjakan dalam bentuk sedekah, tak akan berkurang. Walaupun zahirnya berkurang, akan tapi kata bertambah, bertambah, bertambah. Karena ada berkahnya. Insya Allah dia akan pancing rezeki-rezeki yang lain. Walaupun saat kita bersedekah duit kita hilang, berkurang, tapi sebenarnya dia sedang memancing duit-duit yang lain lagi banyak. Job ni dapat, job ni dapat, gara-gara bersedekah. Tapi kalau kita tidak bersedekah, kita belanjakan, beli baju, beli ini, makan, minum, duit kita, harta kita belanjakan, bertambah ke berkurang gitu? Berkurang lah tuan-tuan. Tapi kalau ilmu, kata Sayyidina Ali, kamu belanjakan, kau bagi-bagi, berkurang tak ilmu? Contoh tuan-tuan hafal 100 hadis. Hafal 100 hadis. Lepas tu ajarkan orang. Saya keluar 1 hadis, 2 hadis, dan 10 hadis tuan-tuan bagikan ke orang, ceramah. Berkurang tak hafalan tu? Masih ada lagi dalam otak kita, masih lagi dalam dada kita ilmu tersebut. Tuan-tuan lautan ilmu, makin banyak tuan-tuan ngajar, habis tak ilmu tu? Tak habis. Karena itu kata Sayyidina Ali, harta berkurang kalau kau belanjakan. Ilmu kau belanjakan, kau bagi orang, tak ada habis-habisnya. Itu kehebatan kita mengajarkan ilmu. Karena itu hadirin hadirat, terlebih lagi ilmu yang perlu kita sampaikan dan kita ajarkan adalah ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang wajib. Kata beliau hadirin hadirat, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri rahimahullah, guru beliau dan guru Al-Faqir, Al-Habib Hasan Syatiri rahimahullah ini, beliau itu adalah merupakan mudir, adalah merupakan guru besar di Rubat Tarim Syatiri, Rubatul Alim di Tarim. Maknanya guru besar tu macam kita rektor tuan-tuan. Kat universiti tu dia rektor dia. Syekh Amit dia sebuah pondok tersebut. Alim gila, memang alim besar, al-alamah, alim luar biasa. Tetapi hadirin hadirat, jadual perdana setiap hari tu jam berapa Ustaz? Jadual perdana tu pukul 7, pukul 8 malam lah, 8 pukul 9. Macam kita pun ada berita perdana. Berita perdana tu waktu hot time, betul. Waktu yang memang semua orang memberikan tumpuan. Di dalam pondok pesantren di Rubat, hot time dia tu tuan-tuan adalah waktu antara maghrib dan isyak. Ini kira ibaratnya pelajaran wajib, pelajaran penting. Maka di situ ada halaqah yang mengajar kitab besar, kitab tinggi, kitab hebat, kitab pertengahan, ada mengajar kitab basic. Ada mengajar kitab basic tu jadual wajib, jadual paling penting dalam pondok. Tok guru yang paling besar ni Habib Hasan Syatiri ni, waktu yang perdana tu dia guna ngajar kitab apa? Dia guna ngajar kitab basic. Dia tak masuk kelas-kelas budak-budak yang tinggi-tinggi yang atas. Dia masuk budak yang paling bawah, bawa masuk mondok, bawa masuk belajar, dia mengajar. Dia turun tangan langsung mengajar, dia Hazrat. Mengajarkan fardu ain, mengajarkan kitab Safinah, kitab Risalah, basic-basic tauhid dan lain-lain. Hadirin hadirat. Akhirnya hadirin hadirat, bukan beliau tu tak ada ilmu nak ngajar kitab tinggi. Oh, beliau orang paling alim kok. Kitab-kitab tinggi beliau tetap mengajar, tapi bukan di pondok, di rumah beliau. Pada waktu duha, waktu lapang, kelas-kelas tambahan. Siapa nak ngaji kitab pun, nak ngaji kitab apa? Ayo sini, datang ke Habib Hasan. Setinggi apa kitab tu,
sehebat apa kita belajar ngajar asar, tapi ngajarnya di rumah beliau atau di waktu-waktu yang bukan waktu perdana. Waktu perdana beliau hanya tumpukan mengajar kitab-kitab basic dan kepada budak-budak yang masih belum mengerti apa-apa ilmu fardhu ain. Kenapa hadirin hadirat? Karena ini sangat penting. Hadirin hadirat, kalau ilmu kitab-kitab yang itu fardhu kifayah. Kalau kitab-kitab yang paling bawah, yang paling dasar, mengajar ngaji, mengajar tajwid, mengajar rukun salat, mengajarkan cara-cara berwudu, mengajarkan basic-basic sifat dokro, ini yang paling basic. Dan kalau kita mengajar ilmu fardhu ain yang paling basic ini, hadirin hadirat, ilmu ini dipanggil ilmu fardhu ain. Maksud fardhu ain apa? Semua orang wajib faham. Maka di dalam fiqh ada namanya fardhu ain, ada namanya fardhu kifayah. Ada namanya sunnah, betul, ada namanya harus, betul tuan-tuan. Ini pahala berbeza-beza. Seperti mana kita tahu pahala amalan wajib mengungguli pahala amalan sunnah berapa kali? 70 kali. Tuan-tuan solat subuh 2 rakaat. Dengan tuan-tuan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Sama-sama jumlahnya 2. Tapi pahalanya di sisi Allah, di dalam catatan akaun tuan-tuan. Kalaulah ibadat rakaat solat itu diumpamakan 1 kilo emas, tuan-tuan solat duha itu dapat 2 kilo emas. Tapi tuan-tuan solat subuh 2 rakaat, tuan-tuan sama 2 rakaat, itu dibayar 140 kilo emas. Perbezaan antara amalan fardu dan amalan sunnah. Begitu. Antara amalan fardu ain dengan fardu kifayah itu wajib, tetapi pahala lain tinggi karena dia tertinggi secara ini baru fardu kifayah. Nah, kalau kita mengajar kitab besar tuan-tuan, kita mengajar kitab besar, maka dapatlah pahala fardu kifayah. Tapi kalau kita mengajar yang basic dan kerana kita hanya mampu ilmu tu saja kita mampu, jangan kecil hati. Ini pahala fardu ain ni berlipat ganda ni tuan-tuan. Cuba kamu bayangkan, kata Syekh, kamu panggil ada budak kecil atau anak kamu ajarkan dia cara baca Fatihah, cara wuduk yang benar, kamu ajar dia basic-basic sifat dokro, Allah, wujud, idam, bakok dan lain-lain, macam semua yang basic-basic. Semenjak dia kecil, dia dah tahu cara solat. Agak-agak dia hidup sampai berapa tahun? Sampai 60 tahun. Selama 60 tahun dia solat, dan dia tahu cara solat yang benar gara-gara kamu yang ajar ilmu basic itu. Selama 60 tahun punya sembahyang ibadah pahala masuk ke akaun kau. Masuk terus. Dia tahu cara berpuasa dan puasa dia tak batal sebab dia dah faham perkara-perkara yang batalkan puasa. Kamu yang ajar ilmu basic, semua pahala terus. Kalau sampai dia 70 tahun dia beribadah, semua pahala ibadahnya masuk kat kau juga. Dia dapat pahala, kau juga dapat pahala. Itu kalau kamu mengajar satu orang. Dan kalau kau mengajar dekat sekolah tadika pasti ke apa, kata sekolah tadika agama ke apa yang Jaim punya ke apa, kamu mengajar sekolah tadika kafah ke apa, ada 30 murid semua kamu yang ajarkan dia cara wuduk yang benar. Jangan salah ajar, kamu dah tak ada ilmu mengajar sesat nak nanti. Cara wuduk yang betul lah kamu ajar tak betul kan banyak kadang-kadang. Tak cukup tauliah dia tak betul itu. 30 murid kamu ajar, 30 orang ini semua hidup 70 tahun ibadah semua pahala masuk ke kau. Berkali ganda. Itu satu. Kalau mereka dah umur 40, 50 murid-murid kamu tu setiap orang ada ngajar anaknya masing-masing. Kalau ada di antara murid kamu ada yang jadi ustaz, dia ajar pun 70 orang, semua tu beranak pinak, berfaedah, semua masuk kepada engkau. Karena itu betapa untungnya, betapa hebatnya orang-orang yang mengajarkan ilmu fardhu ain. Sehingga dikatakan oleh Syekh, sawabul ulama aktsaru min sawabil ubad. Pahala para ulama, pahala para ustaz yang mengajarkan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardhu ain, lagi banyak dibandingkan pahala orang yang kaki ibadah karena berkat mengajarkan ilmu itu. وقال وتعليم العلم من العمل به عندما تعلم تعتبر عملت بالعلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا يسمى علم لدني، والعلم اللدني ليس له حدود وليس له كيفية وعطاء لا يعلمه الناس، أن هذا عطاء بلا سبب. هذا عطاؤنا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، ورثه الله علم ما لم يعلم. ولهذا يوجد كثير من الأولياء والصالحين يتكلمون بعلوم لا يفهمها العلماء. لماذا لا يفهمها؟ حتى العلماء لا يفهمون.
هذه العلوم ليست في الكتب، هذا علم لدني، وهي المقصودة بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. من لدنا يعني علم لدني بمعنى علم بلا سبب، اللي يسميه الإمام الحداد رحمه الله تعالى ثمرة التقوى. ثمرة التقوى العلم اللدني، وهو المقصود بهذا الحديث. Selanjutnya hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, pengarang kitab ini mengatakan, dan apabila engkau mengajarkan ilmu yang kamu tahu, walaupun ilmu yang kamu tahu itu hanya ilmu fardu ain, kamu ajarkan, maka itu bermaksud, kata beliau, mengajarnya kamu itu termasuk daripada kamu sedang mengamalkan ilmu kamu. Kita kan dituntut menuntut ilmu, setelah itu kita dituntut untuk mempraktikkan, mengamalkan ilmu tersebut. Macam contoh, kita tahu benda ni haram, tinggalkan. Tahu benda ni sunat, kita buatkan. Itu makna mengamalkan ilmu. Tetapi termasuk makna beramal dengan ilmu, bukan hanya kita praktikkan, tapi kita ajarkan kepada orang lain. Ketika mana kamu mengajar orang lain akan ilmu yang kamu ketahui, itu juga dianggap sebahagian daripada kamu sedang mengamalkan ilmu kamu. Dan ini sangat penting, tuan-tuan. Sangat-sangat penting. Apabila kita berilmu dan kita amalkan ilmu kita, kita akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan, barang siapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, dipraktikkan dan diajarkan kepada orang lain, maka Allah SWT akan wariskan kepada dia, Allah akan berikan kepada dia ilmu yang ia tak pernah tahu. Inilah oleh para ulama sebagai ilmu laduni. Jadi ilmu laduni sebagai ilmu yang kata Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah firmankan dalam Al-Quran, "Hadza aqamna." Ini adalah pemberian kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, karena itu Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa'allamnahu min ladunna ilma." Kami ajarkan kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam dari sisi kami ilmu yang langsung daripada sisi Allah, yakni ilmu laduni, ilmu yang langsung didapatkan tanpa sebab, tanpa guru, tanpa belajar, tapi Allah langsung ajarkan. Itu panggil ilmu laduni, tuan-tuan. Karena itu kita tengok dalam sejarah para solihin, para kaum-kaum solihin, mereka ada yang diberikan oleh Allah ilmu laduni. Tetapi bila para ulama yang memperoleh ilmu laduni ini berbicara, jangankan kata orang awam, golongan ilmuwan pun tak faham. Tinggi betul dia bicara, apa yang dibicarakan ini? Saya tak faham lah. Ulama dia tak faham. Kenapa? Karena ilmu yang dibicarakan oleh kaum solihin yang memperoleh ilmu laduni itu memang tak ada dalam kitab-kitab. Dan kita langsung dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu hebatnya. Itu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu laduni itu adalah thamaratut taqwa, adalah merupakan buah daripada ketakwaan. Saya tambah sikit, tuan-tuan. Ilmu laduni ini dia bukan semestinya apa nama dia, Allahumma shalli ala Muhammad, ilmu berbau agama. Ilmu yang berbau keduniaan pun ada juga laduni. Karena itu kita tahu kadang-kadang ilmu keduniaan, ilmu kata orang ilmu apa nama dia tu, ilmu teknologi, banyak ulama Islam yang jumpa dulu. Betul? Macam kapal terbang, Firnas, betul? Macam contoh ilmu aljabra atau ilmu macam-macam lah ilmu, tuan-tuan. Yang menemukan siapa tu, tuan-tuan? Saintis-saintis Islam. Mak Saleh tinggal teruskan aja. Padahal ketika para tokoh-tokoh agama, ulama-ulama Islam menemukan ilmu-ilmu dunia yang hebat itu, dalam dunia belum ada ilmu, tuan-tuan, tapi mereka diilhamkan oleh Allah, diladunikan oleh Allah sampai mereka tahu ilmu doktor. Kalau sakit obat ni penyakit ini, kalau ni begini, ni begini, ni begini. Semua itu adalah contoh-contoh ilmu laduni. Dia bukan hanya berkaitan dengan ilmu agama, tapi juga dengan ilmu-ilmu keduniaan. ومن هذا العلم اللدني المشهور عندكم هنا في ماليزيا يحبون هذا الكتاب، حكم ابن عطاء. الحكم العطائية لابن عطاء، لو شخص درس العلم الظاهر دراسة قوية جدا، اللغة العربية والفقه والحديث، لا يستطيع يأتي بمثل حكم ابن عطاء. هذه من العلم اللدني الذي فتح الله بها على ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. حتى كان العلماء يقولون، ليس يعني كمثال، لو فرضنا أنه لا يوجد قرآن كريم، ما يوجد،
قال لصحت الصلاة بحكم ابن عطاء. لو قدرنا لا يوجد، لأنها من بلاغتها تشبه القرآن الكريم شبه كثير جدا في بلاغة القرآن. ولهذا تجد أن العلماء لا زال فهمهم لهذه الحكم يتجدد، في كل زمان يتجدد الفهم مثل ما يتجدد القرآن الكريم. هو على كل حال لا يوجد كتاب مثل كتاب الله، ولكن شبه من بعض الجوانب. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Sebagai contoh ilmu laduni itu tuan-tuan, sebagai contoh ilmu laduni. Tuan-tuan kalau kat negara Malaysia ni, dekat tanah Melayu ni, alhamdulillah, sangat popular sebuah kitab agung dalam dunia Islam, namanya kitab Hikam. Kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengajian tasawuf, betul. Kitab Hikam, tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, seandainya seseorang itu belajar gila-gila daripada kecil, dah hafal Quran, dah belajar nahwu, dah belajar sorof, dah belajar bahasa Arab, dah belajar fiqh, dah belajar tauhid semua, sampai jadi alim gila. Orang ini yang dah hebat belajar berpuluh-puluh tahun ni, suruh dia mengarang kitab macam kitab Hikam, tak akan mampu, tuan-tuan. Tak akan mampu. Hikam ni yang biasa hadir pengajian kitab Hikam, tahulah apa yang dimaksud Malaysia kita, tuan-tuan. Dan kita jarang baca kitab Hikam, kat Melaka pun jarang mengajar kitab, sebab tinggi kitab tu. Kitab tinggi, tapi tok guru kita minat, suka dengan kitab Hikam kerana luar biasa. Ini sebagai gambaran contoh hadirin hadirat, salah satu daripada contoh ilmu laduni. Kan itu kamu belajar macam mana hebat pun, sampai kamu dah dapat profesor, suruh mengarang kitab sehebat macam kitab Hikam, takkan mampu. Ibnu Athaillah pun tak mampu sebenarnya kalau berdasarkan ilmu zahir, tapi kerana Allah bagi dia ilmu laduni, akhirnya tulis kitab Hikam, sehingga mencengangkan para ulama berzaman sampai ratus tahun. Bukan hanya kat negeri tempat beliau lahir, tuan-tuan, tapi sampai ke tanah Melayu pun tercengang-cengang ulama-ulama dia. Di tanah jauh pun tercengang-cengang. Itu kagum mereka. Setiap kali mereka membaca kitab Hikam itu, mereka dapat faham baru. Faham yang baru. Mirip-mirip macam Al-Quran. Kalau orang yang biasa mengajar Al-Quran, tafsir dia semua, hari ini dia faham Al-Quran, dapat ilham, ini maksudnya. Biasa dibaca lagi ayat sama, dapat kefahaman baru lagi, sentiasa baru. Bukanlah kita kata Hikam itu mirip Al-Quran kita, tapi ada kemiripan di situ. Kerana Hikam contoh nyata daripada ilmu laduni yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, andaikan kita umpamakan, tuan-tuan, kita umpamakan Al-Quran itu tak jadi turun, yang ada kitab Hikam saja di dunia ni, insya-Allah orang-orang kalau nak salat pun boleh tahu cara salat. Orang-orang nak mendapat petunjuk macam Al-Quran pun boleh dapat. Bukanlah sama, tak sama, jauh tak boleh dibandingkan. Tetapi dari segi kehebatan kitab Hikam itu, ibaratnya kata orang tak ada rotan, akar pun jadi. Manalah sama akar dengan rotan, tuan-tuan? Tak sama akar dengan rotan. Tetapi kalau rotan tak dapat, akar pun jadilah macam tu, tuan-tuan. Nah, ibarat macam tu. Ada kata Quran tu tak ada, hanya ada kitab Hikam, memadai, cukup untuk mentarbiah umat manusia mengenal solat dan lain-lain. Wah, insyaallah ييسر الله سبحانه وتعالى في بلادكم هنا ماليزيا وغيرها من البلدان ترجمة شرح ابن عطاء الله للإمام الشيخ البوطي رحمه الله تعالى. إذا وفق الله وترجم هذا الكتاب سيعرف الكثير ما معنى حكم ابن عطاء، لأن تعتبر هذا الشرح كأنه أفضل شرح على الإطلاق. والإمام البوطي رحمه الله تعالى رأى ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يأمره بشرح حكمه، يأمره، فكان كأن هذا الكتاب أو الشرح ربما تسمي كتاب هذا العصر. فتح الله به على الشيخ البوطي رحمه الله تعالى. وكذلك هذا الشرح علم لدني، المتن لدني والشرح لدني. لا تجد الشرح في الكتب الأخرى، ربما تجد الشرح منقول، وفي هذا اجتمع الاثنان معا، المتن لدني والشرح لدني. وإن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى ووجدت الهمة للشباب وترجموا هذا الكتاب، يكونوا قدموا خدمة للإسلام في خدمة هذا الكتاب. Ada mai tarjam. أظن ما ترجم. Nah, 5 مجلد. 5 مجلد. Nah, Allah ya'inuna.
Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Harapan Syekh kita ni besar, harapan beliau mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, Allah memberikan taufik kepada para ulama-ulama tempatan, sama ada negeri Melaka ke, negeri Selangor ke, negeri Sembilan ke, atau mana-mana negeri ke, betul tak? Mana-mana negeri di sini, Allah mudahkan bagi para ulama-ulama ilmuwan untuk cuba menterjemahkan sebuah kitab yang agung, Syarah Hikam itu sendiri. Kan kita sebut contoh nyata ilmu laduni Allah beri kepada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitabnya tipis. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Tipis kitabnya. Tetapi sukar untuk kita fahami. Diperlukan kepada syarah-syarah. Kenapa sukar dipahami? Ulama sendiri sukar nak faham. Kerana ini ilmu tak ada dalam kitab. Ini ilmu laduni, tuan-tuan. Begitu pula hadirin hadirat, banyak juga ulama-ulama yang mensyarahkan, menjelaskan kitab hikam dan itu dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kebanyakan cara mereka mensyarahkan kitab itu adalah dengan menukilkan pendapat ulama lain, nukil, dihimpun maklumat, akhirnya daripada banyak maklumat, maka beliau pun pengarang-pengarang kitab itu pun mensyarahkan hikam berdasarkan ilmu maklumat. Tetapi pada zaman kita, alhamdulillah, satu keajaiban Allah bagi juga seorang ulama besar zaman kita, iaitu Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, yang dibunuh oleh pelampau-pelampau Islam kat negeri beliau 2011 berapa dulu, tuan-tuan, tengah mengajar di bom. Betul, tuan-tuan tahu kan cerita tu. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti punya kitab namanya Syarah Hikam, 5 jilid tebal. Saya ada beli 7-8 tahun dulu, beli kat Indonesia. Itu pun cetakan photostate, tak dapat yang original dia. Beli kat makam Habib Abdullah, tak ada orang jual-jual kitab tu. 5 jilid, tuan-tuan, 5 jilid. Kitab tu tebal. Jadi kata Syekh kita, Al-Imam Sa'id Ramadan Al-Buti, pengarang kitab ini, beliau itu bermimpi pengarang kitab Al-Hikam, iaitu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari cakap dengan Syekh Sa'id Ramadan, Syekh Sa'id, dia syarahkan kitab mana Hikam, dibagi perintah untuk mensyarahkan kitab. Maka beliau pun mula mengarang sampai jadi 5 jilid. Sehingga kata Syekh, bila Syekh membelek-belek itu kitab, ulama-ulama membelek kitab karya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mensyarahkan kitab Al-Hikam itu, mereka kagum, takjub. Sehingga boleh dikatakan kitab hadzal asr, ini kitab zaman ini, zaman now, kalau bahasa sesuai dengan orang-orang sesuai dengan orang-orang. Dan yang ada dan boleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini hadirkan ketika beliau mensyarahkan kitab itu, beliau kena kata mungkin ulama, tapi tuan-tuan akan tahu ini beliau mendapat keterangan dari mana ni? Dalam kitab tak ada. Beliau juga dapat dari tuan-tuan. Kitab asal matannya adalah laduni, syarahannya pun juga ada sentuhan ilmu laduni yang Allah berikan kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi tuan-tuan mesti beli itu kitab. Tapi sayang tuan-tuan tak faham. Karena itu besar harapan Tuan Syekh muncul golongan-golongan ulama yang faham di tempatan di Nusantara ini, coba menterjemahkan syarah daripada kitab Al-Hikam oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita mudah-mudahan mohon sama Allah, Allah munculkan, amin ya Rab, amin. Ustaz-ustaznya tak malas, ustaz-ustaznya rajin, ustaz-ustaz yang berkeahlian, insyaAllah rajin untuk menterjemahkan kitab ini. Karena kalau mereka telah menterjemahkan kitab ini dan disajikan kepada masyarakat di Nusantara ini, qaddamu al-khidmah al-islamiyah, dia telah memberikan persembahan khidmat yang terbaik untuk Imam Sa'id Ramadan Al-Buti, untuk Imam Ibn Athaillah, bahkan untuk Islam itu sendiri. Hadirin hadirat, wa fi haqqi man ta'allama bi niyatin salihah wa 'amila bi 'ilmihi wa 'allama ghayrahu, qala sallallahu alaihi wasallam, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. الهدى والعلم مثل المطر، كمثل الغيث الكثير، المطر الكثير أصاب أرضا. القسم الأول 3 أقسام بالحديث، نزل على أرض فهذه فكان منها نقية، أرض طيبة قبلت الماء، وعندما قبلت الماء شربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. والفرق بين الكلأ والعشب أن الكلأ عام يطلق على العشب اليابس والأخضر، أما العشب خاص بالأخضر. أنبتت الكلأ وأنبتت العشب، هذا استفاد منها الناس، ما دام أنبتت العشب أنبتت الكلأ تأكل منه البهائم
وتأكل منه الحيوانات ويأكل منها الإنسان إذا كان بعد ذلك فيه ذرة، في شعير، في نحو ذلك. والقسم الثاني أرض كانت منها أجادب، جدباء بمعنى لا تنبت الكلى، لا تنبت العشب، ولكن صلبة تحفظ الماء، الماء يبقى فيها، تحفظ الماء، فيأتي الناس ويأخذون الماء منها فيستفيدون من الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكن لا توجد منها ثمرة. والقسم الأخير أصابت منها طائفة أخرى، كان الحديث كان ناقص، فشربوا وسقوا وزرعوا. وأرض أخرى أصابت منها طائفة أخرى وأصابت منها أي من المطر، من الهدى والعلم أو من الغيث الكثير طائفة أخرى. القسم الأخير إنما هي قيعان، أرض يسمى سبخة. هذه الأرض لا تنبت الكلى ولا تنبت العشب ولا تحفظ الماء، تسمى القيعان، تشرب الماء ولا تقبل الإنبات، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, dan pada hak orang yang belajar dengan niat yang benar, kita kan menghadiri majlis ilmu, maka kita dipanggil penuntut ilmu, maka kita dituntut untuk memiliki niat yang jujur, ikhlas kerana Allah menuntut ilmu ini, tunaikan perintah Allah, dan setelah itu kita mengamalkan ilmu itu, praktikkan semampu kita daripada amalan-amalan sunnah, dan kita ajarkan semampu kita, apa yang kita tahu kita ajarkan. Ini kata Rasulullah SAW untuk orang-orang yang seumpama ini. Nabi SAW pernah buat perumpamaan. Kamu belajar dengan niat yang benar, lantas kamu beramal, lantas kamu dakwahkan, sampaikan ilmu tersebut. Gambaran orang ini sangat istimewa. Nabi pernah berikan perumpamaan. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah SWT utus aku dengannya adalah seperti hujan yang lebat, hujan yang dahsyat. Jadi kita sedang ditimpa oleh hujan, hujan turun daripada langit. Ini adalah umpama petunjuk, ilmu turun daripada Nabi. Bila hujan turun, ada rumah kena, ada rumah tak kena ke tuan-tuan? Semua rumah kena kan? Jadi betul hujan lebat, satu negeri lagi. Jadi ada tak jadi kalau tetapi walaupun hujan turun dengan deras, hidayat datang dengan banyak, ulama berceramah, mengajar dan lain-lain, yang menerimanya berbeza-beza, tak sama. Hujannya sama, derasnya sama, lebatnya sama, tapi yang menerima, tanah yang menampung hujan tu tak sama. Ada tanah yang bila tertimpa hujan, tanah itu dipanggil tanah naqiyah, tanah yang baik, tanah yang subur. Dah lama tak turun hujan, akhirnya apa? Tak ada tumbuh-tumbuhan, jadi tanah lapang. Tanah ni pula kebetulan baka baik, tanah yang baik. Bila dia menimpa hujan, menerima hujan, apa yang terjadi? Yang pertama kata Nabi, ada 3 perumpamaan. Hujan bila turun ke muka bumi, bumi ini terbagi kepada 3 bahagian tanah. Ada tanah yang jenis pertama naqiyah, tanah yang subur. Bila dia dapat hujan, apa yang terjadi? Dia akan menumbuhkan rumput-rumput, ada menumbuhkan pokok-pokok, menumbuhkan tanaman-tanaman macam tu. Beras jadi lebat dan lain-lain, gandum dan lain-lain. Di sini dalam hadis Nabi SAW bagi perumpamaan tanah yang baik, yang kosong, tetapi bila tertimpa hujan akan menumbuhkan al-kala wal usyub. Ini tambahan untuk para penuntut ilmu. Sebab bagi penuntut ilmu bahasa Arab, kalaun tu terjemahannya rumput, ushbun pun maknanya rumput. Tapi kenapa Nabi sebut kalimat yang berbeza? Kalau kita kan rumput ada beberapa macam jenis, satu je kan. Rumput palsu pun rumput juga, betul. Rumput lalang pun panggil rumput juga, betul. Tapi kita panggil rumput lalang. Kalau al-kala'u, bahasa Arabnya rumput, itu sama ada rumput yang berwarna hijau atau rumput yang telah kering. Rumput yang dah kering dipanggil kala'un. Rumput yang masih hijau juga dipanggil kala'un. Tapi kalau ushbun
Ushbun tu maknanya rumput juga, tapi khusus untuk rumput yang masih hijau. Kalau rumput tu dah jadi warna kuning, apalagi dah warna apa, dah warna yang dah kering, tak boleh secara bahasa Arab kita menyebutnya kan ushbun. Ni khusus bagi cikgu yang mengajar bahasa Arab. Ini ada dua rumput, satu warna hijau, satu warna kuning dah kering. Anak-anak ini apa namanya bahasa Arabnya? Kalaun. Boleh tak? Boleh. Ni apa anak-anak namanya boleh tak kalaun? Boleh juga. Kenapa? Karena kalimat kalaun rumput, sama ada rumput kering atau rumput yang masih fresh. Tapi kalau ushbun khusus untuk rumput yang masih fresh. Ini rumput tang kita, rumput kering. Yang ini rumput fresh. Anak-anak ini bahasa Arabnya apa? Anak-anak pun jawab yang belah kanan yang kering tu. Ushbun cikgu salah. Yang betul ushbun atau farq kata Syekh. Ini tambahan ilmiah tuan-tuan supaya tuan-tuan tahulah sedikit keindahan bahasa Arab, hebatnya kata-kata perbendaharaan, kata-kata bahasa Arab, pemakaiannya seperti itu. Okey, kata Nabi SAW itu tanah yang pertama. Bila hujan turun ke atasnya, menimpanya, dia akan tumbuhkan kalak dan asyub yang banyak. Sehingga apabila rumput-rumput tersebut telah banyak, hadirin hadirat, akan datanglah apa namanya kambing-kambing merumput, lembu-lembu merumput. Akhirnya apa dia? Banyak tak binatang ternak? Banyak binatang ternak. Banyak tak orang dapat manfaat? Si tanah itu sendiri, bila dia tertimpa hujan, dia dapat manfaat tak? Dapat manfaat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya boleh menumbuhkan kehijauan. Dan si tanah itu, apakah dia seorang saja yang dapat manfaat? Tidak. Dia dah dapat manfaat, tapi dia bagi manfaat kepada orang lain. Tang mana pula dia dapat manfaat untuk dirinya? Kerana dia mampu menjadi segar, menumbuhkan rumput-rumput. Dan tang mana pula dia dikatakan memberikan manfaat kepada yang lain? Kerana bila tumbuh rumput, kambing makan, lembu makan, unta makan. Akhirnya apa dia? Unta juga dapat manfaat daripada tanah itu. Kerana tanah itu memiliki rumput. Ini perumpamaan orang yang belajar ikhlas, mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Itu perumpamaan yang pertama. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, tapi walaupun hujan itu turun dengan deras menimpa bumi, tak semua tanah jenis tanah yang pertama. Ada tanah yang second grade. Dia second grade dia. Yaitu apa dia? Tanah dia tanah ajadib, tanah yang keras. Dia tanah yang keras tu apa dia tuan-tuan? Tanahnya tandus. Dia bukan tanah yang subur. Macam tanah tu mirip-mirip macam tanah simen lah tuan-tuan. Tanahnya tanah simen macam tu. Jadi bila hujan turun, apa yang terjadi? Dah setahun hujan turun, tanah yang keras macam tu, apa yang terjadi? Tak jadi apa-apa. Jangan kata pokok yang samping tumbuh atau lektor, rumput ekor lah, rumput sangat itu tak tumbuh. Karena bukan jenis tanah yang sedap, tanah yang keras. Tapi walaupun begitu, kerana dia tanah yang keras, akhirnya air itu tertampung. Air itu dapat ditampung, dia tak langsung menyerap, tertampunglah tanah. Dia tak menumbuhkan rumput karena dia kurang orang dia kurang empuk. Dia tidak dibajak tapi dia keras, tapi gagar itu dia dapat menampung air. Bila dia menampung air, datanglah binatang-binatang minum. Kita manusia pun pasanglah syarikat air pun pasanglah mesin sedut air daripada situ. Betul tak tuan-tuan? Si tanah itu sendiri dapat manfaat atau tidak? Tak dapat manfaat. Kenapa? Dia tidak menumbuhkan apa-apa rumput untuk dirinya, menghijaukan dirinya. Tetapi walaupun dia tidak dapat manfaat, dia memberi manfaat kepada orang lain. Dia beri manfaat kepada kambing, diberi manfaat kepada manusia kerana dia menampung air. Ini perumpamaan yang kedua, iaitu bila Nabi SAW mengajar, menyebarkan ilmu, para ulama mendidik murid-murid, betul si murid tidak dapat amalkan betul-betul ilmu tersebut, tapi ilmu tu diajar orang lain. Orang lain dapat manfaat, dapat keterangan. Dia nakal, tapi dia nasihatkan orang lain, sehingga orang lain dapat apa dia? Dapat petunjuk. Jadi apa? Jadi tobat. Dia tak tobat lagi, tapi kerana dia rajin nasihat orang lain dengan nasihat dia tobat. Dia tak dapat manfaat, tapi orang lain dapat manfaat. Itu perumpamaan orang yang kedua. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an. Kata Rasulullah SAW, ketika hujan turun menimpa bumi, ada pula lagi tanah yang paling buruk grade dia tu, paling teruk, tak ada manfaat. Dia tak subur, dia tidak menampung air. Bila hujan turun, apa dia? Air tu terus menyerap. Macam ibaratnya kat padang pasir tuan-tuan.
Apalah artinya hujan membasahi dengan lebatnya di padang pasir itu tuan-tuan? Pokok pun tak tumbuh, durian mesangking tak tumbuh, betul tak? Padi pun tak ada, betul? Lepas tu menampung air, orang nak ambil air pun tak ada. Lalu hujan turun dengan dahsyatnya. Sebelum hujan turun padang pasir, selepas hujan selesai turun pun padang Sahara. Sama je tuan-tuan, tak ada beza. Tidak menumbuhkan pokok, kata Rasulullah, dan tidak menahan air. Ini tak ada apa manfaat, padahal hujan turun dengan banyak. Di kalangan manusia ada yang macam tu. Aku ni semulia-mulia Rasulullah, Allah kirim ke mukaan bumi, bawa hidayah, bawa petunjuk, diteruskan oleh para ulama, mengajar, berceramah, bagi nasihat lagi. Banyak dah kerja dakwah dah dibuat kepada dia, langsung tak ada apa manfaat langsung. Dia tidak mengamalkan ilmu, dia juga tidak mengajarkan orang ilmu, macam sia-sia saja umpama-umpama itu. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kelompok yang ketiga perumpamaannya. Idan fahimtum kab aqsam al-ard. Jadi kata Syekh, tuan-tuan dapat pembahagian bahagian-bahagian grade-grade bumi, grade-grade tanah, tuan-tuan. أرض القسم الأول تستفيد وتفيد. هي الأرض تشرب الماء وكذلك تعطينا الكلى والعشب، فهي تستفيد وتفيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني أرض تفيد فقط، هي لا تستفيد، تحفظ الماء. والقسم الأخير لا تفيد ولا تستفيد. Allah. Jadi kata Syekh, tanah itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama tanah yang mendapat faedah daripada hujan. Setelah dia dapat faedah, dia boleh bagi faedah kepada orang lain, bagi manfaat kepada orang lain. Itu yang paling top lah. Nombor 2, ada jenis sebidang tanah bila dia dapat hujan, ketika hujan turun dia tak dapat ambil faedah, tak tumbuh seselai pokok pun, seselai daun pun, tetapi walaupun dia tidak mendapat faedah, dia boleh bagi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga yang paling teruk, tuan-tuan, bila hujan deras walaupun dah sejuta tahun hujan tak pernah berhenti turun, dia langsung tak dapat pemanfaat, bahkan bagi manfaat orang lain pun tidak. Ini paling parah. Jangan sampai tuan-tuan jadi golongan yang ketiga ini. المقصود من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العلماء مثل الأرض. العلماء مثل الأرض. القسم الأول من العلماء مثل الأرض الأولى التي تفيد وتستفيد. العالم الذي تعلم وعمل بعلمه وعلم غيره، هذا مثل الأرض الأولى، هو استفاد وأفاد غيره. القسم الثاني تعلم ولم يعمل بالعلم ولكن علم غيره، إذا موجود فائدة، هو لا يستفيد ولكن يفيد غيره، فهذا مثل الأرض الثانية التي حفظت الماء. القسم الأخير الذي تعلم لم يعمل بالعلم ولم يعلم غيره، فهو مثل الأرض التي لا تفيد ولا تستفيد. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bermaksud memberikan perumpamaan golongan para ulama, golongan para ilmu ini seperti tanah sendiri. Tanah ini jenis. Ulama para penuntut ilmu jenis. Bila kita katakan ini kamu yang ada baca manusia. Seperti mana tanah ada 3? Ulama yang pertama atau jenis manusia yang pertama adalah seumpama tanah yang naqiyah, tanah yang subur tadi. Yaitu apa dia? Dia belajar. Setelah itu dididik orang alim dan dia mengamalkan semua ilmu dia. Setelah itu diajarkan kepada orang lain. Ini tanah yang pertama. Allahumma ja'alna minhum, amin. Golongan ini seperti tanah yang pertama. Tanah yang kedua yaitu dia memberi, dia tidak mendapat faedah tetapi dia memberi faedah. Yaitu apa dia, hadirin-hadirat, golongan orang yang menghadiri majlis taklim seperti ini, majlis taklim seperti tuan-tuan hadir ni, sampai tuan-tuan jadi ulama ke apa, dia belajar berilmu tapi tak amalkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi walaupun begitu, tuan-tuan lepas kelas saja langsung buat ringkasan. Jangan pakai AI, ringkasan tuan-tuan. Kalau AI dapat pahala. Kalau AI itu manusia, tuan-tuan, AI tak dapat pahala, tuan-tuan. Tuan-tuan dah dengar kelas pengajian tu, tuan-tuan catat. Lepas tu apa yang tuan-tuan dengar tak amal pun, tapi tuan-tuan post. Ada orang baca, oh begini, orang amalkan. Tu golongan tanah yang kedua, tuan-tuan. Golongan tanah yang kedua, dia tidak mendapat manfaat, tapi dia bagi manfaat kepada orang lain. Itu persis sama seperti tanah yang kedua, tanah yang keras tadi, tuan-tuan.
Dan yang ketiga kata Syekh kita adalah golongan yang diumpamakan oleh Nabi seperti tanah yang tak ada faedah langsung. Hujan turun macam mana pun dia tak dapat manfaat dan dia tak bagi manfaat kepada orang lain. Siapakah golongan itu? Orang yang menuntut ilmu. Semua pengajian hadir, tak pernah miss. Tapi walaupun hadir pengajian, tak ada satu pun yang dia amal. Tak ada satu pun yang dia praktikan. Dah lah macam tu, balik kelas pengajian tak ada ringkasan, nak sebarkan ke orang lain tak ada, langsung tidur, lepak kedai kopi. Ini tak ada faedah langsung tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi golongan yang ketiga yang diserumpamakan oleh baginda Nabi sebagai tanah-tanah Ki'an bahasa Arabnya. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم يبين الأقسام الثلاثة العلماء الشيولار فذلك مثل من فقه في دين الله القسم الأول ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, itulah perumpamaan bagi orang yang faham, belajar di dalam agama Allah, dan Allah SWT memberikan manfaat pada orang yang belajar itu dengan ilmu yang aku sebarkan, yang Allah utus aku dengan ilmu tersebut. Dia faham, jadi orang alim, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. ومثل من لم يرفع بذلك راسا معنى لا يبالي ولم يقبل هدي الله سبحانه وتعالى ما قبل هدى الله سبحانه وتعالى مثل الأرض التي لم تقبل الماء ولم ينفع به ولم يعلم الناس. هذا إشارة إلى القسم الثالث ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Dan selanjutnya, dan begitulah juga perumpamaan bagi orang yang tidak mengangkat dengannya satu kepala pun. Yang ini dia tak peduli pun dengan ilmu yang Allah SWT turunkan kepada aku dan aku ajarkan kepada dia. Dia tidak memperolehi hidayah daripada Allah yang aku diutus dengan ilmu tersebut. Ini yang kalimat ini memberikan gambaran kepada kelompok yang ketiga tadi. نقف على هذا الحديث. نعم. ومن عنده سؤال أو bagi saya يمكن ما نطول عليهم ان شاء الله. نعم. وورد عن سيدنا عيسى بن مريم انه قال من علم وعمل وعلم ثلاث اشياء. ماذا يستفيد؟ العبره بالاخره ليس في الدنيا. قال فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. من كان عمل الثلاث الاشياء تعلم وعمل وعلم اسمه في السماء العظيم. الملائكة تنادي الرجل العظيم. وهذا كان الحديث يكثر من ذكره سيدنا الحبيب حسين الهدار يحث الناس طلبة العلم على الدعوة إلى الله. وشوف العبرة في الآخرة يقول أهل السماء يسمونك عظيم وإن احتقرك أهل الدنيا لا يحترمونك ولكن اسمك في السماء الرجل العظيم. ونحن في هذا الزمان صاحب الكرة يسمونه العظيم وصاحب المصارعة يطلقون عليه العظيم ولكن لن ينفعه ذلك شيء في الدنيا. Kata dia beramal, setelah beramal mengamalkan ilmu, menyebarluaskan, berdakwah dengan ilmu kamu itu, fadzalika, maka itu orang akan dipanggil sebagai azim, orang yang agung, orang besar, orang hebat. Tuan-tuan kata Syekh, iktibar yang dipandang tu, yang dianggap tu adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini walaupun kamu dipanggil orang hebat, orang tinggi, orang agung, orang besar, orang terhormat, itu bukan yang dinilai sebenarnya. Yang dinilai itu adalah di akhirat nanti. Orang yang mengamalkan tiga perkara itu, belajar sampai alim, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, akan dianggap, dipanggil sebagai orang yang agung di dalam kerajaan langit, 7 petala langit. Di sisi ahli langit, kamu adalah orang-orang yang agung. Karena itu hadirin hadirin yang bahagia rahmatullah, guru Syekh Taha namanya Al-Habib Husain Al-Haddad hafizahullah wa atalallahu umrahu fi afiyah ya Rabb. Beliau mengatakan, cuba perhatikan hadis ini, kata Habib Husain. Setiap kali beliau baca hadis ini, perhatikan. Orang yang menuntut ilmu sampai alim, mengamalkan, berdakwah, ini orang agung kata Husain. Perhatikan kata Husain.
Nanti di akhirat kamu akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi langit kamu adalah terkenal di sisi para malaikat-malaikat. Walaupun di alam dunia itu kamu diperlekeh, dihina oleh orang lain. Kita menuntut ilmu, bila orang lain semua dapat segulung ijazah tentang engineer dan lain, engineering dan lain semua, kedokteran dan lain, kamu tak ada segulung ijazah apa, tapi kamu menuntut ilmu kat pondok, faham betul dengan syariat, faham betul dengan agama. Setelah itu kamu amalkan ilmu kamu ajarkan. Orang kata alah budak pondok lekeh ni budak ni, SPM pun tak ada, betul, dia lekeh, orang lekeh, tak apa, kamu dilekeh, tapi kata Rasulullah, di akhirat kamu orang yang agung, orang besar, orang hebat. Ini ketika Al-Habib Hussein membawakan hadis ini, selalu beliau targhib kepada murid-muridnya agar selalu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan dakwah, buat kerja dakwah, ajarkan orang-orang. Kamu akan menjadi orang yang hebat. Tapi kita kalau kat dunia kan sebalik, cara pemikiran dunia sekarang yang agung siapa? Pemain bola sepak yang terkenal, orang yang menang bergusti, itu yang hebat dan lain-lain. Itu tidak dianggap, kerana yang dianggap adalah keagungan di akhirat, kerana dia kekal abadi. Kalau dia keagungan di dunia ni, dia pemain hebat, bola sepak, semua orang kata hebat, agung, semua orang memuji dia. Ketika dia tengah jayanya aja, jangan tunggu umur 100 tuan-tuan. Umur 40 aja, tak macam Zinedine Zidane apa, umur dah tak main. Saya pun dah terlupa nak sebut nama dia. Ada orang agung nama dia. Ada orang tampal gambar dia, tak ada tuan-tuan. Dia hidup lagi tu tuan-tuan, betul. Atau orang kafe yang main bola sepak, Ronaldo yang first dulu, yang rambut segitiga tu tuan-tuan, betul. Ada orang pasang nama gambar lagi, tak ada dah, dia hidup lagi tu. Tak tahu kena mampus atau masih hidup. Kalau masih hidup, mudah-mudahan dapat Islam, insya-Allah, amin. Tuan-tuan, seperti itu. Dan itu iktibar yang perlu kita berfikir secara akal. Di akhirat itu kekal selama-lamanya. Kalau di akhirat kamu orang yang agung, orang yang hebat, selama-lamanya kamu agung. Tapi kalau kat dunia ni tuan-tuan, ketika kamu jaya je, kamu hidup lagi, kalau kamu dah jatuh, orang dah tak pandang, tak dianggap agung. Ingin jadi orang yang agung, 3 perkara kata Syekh tadi, berdasarkan hadis Nabi. Belajar sampai alim, sampai faham. Setelah itu amalkan apa yang kamu pelajari itu, ajarkan. Walaupun kamu hanya mengajarkan anak-anak kecil, kamu akan menjadi orang yang agung di sisi Allah nanti di hari akhirat. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف على القسم الثالث أصحاب المناصب والمقامات. Nah, jadi hadirin hadirat, memadai kita baca kitab pada malam ini. Bab yang kedua, insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita masuk dalam fasal yang ketiga, yaitu ashabul manasib wal maqamat, orang yang dituntut untuk buat kerja dakwah. Salah satunya adalah orang-orang yang berpangkat dan orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat, insya-Allah. خلاص خلاص. هل في سؤال؟ إذا في سؤال ما في إطالة على الناس. Nah, تفضل. satu soalan saja insya-Allah Haji Khamis. Waalaikumsalam. Apakah hukum teruskan jima ketika orang sedang azan? Wah, bagus soalan ini. Haji Khamis yang bertanya tu. Hebat, Anda hebat. تفضل تفضل. Apa tu? Qal ada zawjain ada. Insyaallah muasyarah. Ba'din yasma'un azan. يسمعاني الأذان كيف هذا ولكن على طول بعدين صلي بعدين أنا أقضي حاجتي أول كيف. هم يتكلمون عن هذا في باب الأذان. نعم. الفقهاء في باب الأذان يقول إذا أذن المؤذن أو الرجل جامع زوجته فهل يسن له الرد؟ يرد على المؤذن أم لا؟ يقول لا يرد عليه. الحالة غير مناسبة. يمكن يرد بقلبه لكن لا يتلفظ بالرد، ثم بعد ذلك يرد بعد انتهاء المعاشرة، بعد الانتهاء يرد، وفي الأثناء لا يرد. وأما من حيث الحكم ما حكمه أن يجامع مع دخول الوقت أو مع دخول الأذان. إذا كان كل الصلوات تقريبا وقتها واسع، ربما يفوت عليه وقت الفضيلة فقط، يفوت عليه وقت الفضيلة، فمن حيث الجواز جائز. Jadi ada yang bertanya, saya tak perlu sebut nama yang bertanya itu. Sepasang suami isteri sedang berhubungan badan. Ketika mereka berdua sedang berhubungan badan, tiba-tiba terdengar lawangan azan memanggil waktu salat. Dua suami isteri ini mungkin agaknya pengantin baru ataupun pengantin lama tapi tak sedar diri, masih menganggap pengantin baru, betul tuan. Meneruskan terus
Mereka melaksanakan hajat mereka. Apakah hukumnya seperti itu? Itu soalannya seperti itu. Maka Syekh menjawab, para fuqaha, para ulama-ulama fiqh membahas dalam kitab-kitab mereka, pembahasannya sebenarnya seperti ini, yaitu apa dia? Andaikan kita suami isteri sedang berhubungan badan, tiba-tiba sedang berhubungan badan, sedang berjima, kita mendengar lawangan azan. Apakah sunnah bagi kita menjawab azan bagi muadzin itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tengah apa? Tengah bersama isteri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kamu. Sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah sunnah atau tidak? Kata Tuan Syekh dalam kitab-kitab fiqh mengatakan tidak disunnahkan bagi pasang suami isteri yang berjima menjawab lawangan azan itu. Kenapa? Kata ghairu munasib, tak sesuai. Tak sesuai. Kamu sedang berjunub ini, betul kan? Sedang berjunub walaupun halal kan? Berjunub tak sesuai. Tapi kalau jawab dengan hati boleh, tak apa. Tidak disunahkan menjawab dengan mulut. Kembali kepada persoalan kata Syekh, andai kata suami isteri sedang bersenggama, sedang bersama, mendengar waktu azan, meneruskan sampai finish. Contoh, sampai finish lah kan, tak seronok kan, itulah. Dah mulakan kata orang, dah mula sampai habis, biar sampai habis, jangan separuh-separuh macam tu kan. Buat apa pun. Makan baru separuh, baru nak telan, lepas tu dah kena tarik makanan kan, tak seronok tuan-tuan. Macam mana tu? Kata Tuan Syekh, secara hukumnya boleh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana secara umumnya waktu solat semua panjang. Subuh berapa jam tuan-tuan? Subuh, azan subuh contoh pukul 6, terbit matahari 7.5 minit, 7.10 minit, sejam 10 minit biasanya. Standard tu sehari-hari sejam 10 minit. Panjang tak panjang tuan-tuan? Kalau kamu boleh sampai sejam 10 minit, power tu tuan-tuan. Agak-agak lah, paling-paling anda pun 5 minit 10 minit je. Betul tak tuan-tuan kan? Jadi umumnya memang mencukupi waktu. Kalau zuhur lagi lah pun dia 3 jam tu tuan-tuan. Azan zuhur pukul 1, azan asar 4.30. Jadi 3 jam setengah. Betul tak? Kalau asar pula, asar sampai maghrib berapa lama tu tuan-tuan? Azan 4.30, maghrib pukul 7, lebih kurang 3 jam juga. Maghrib dia agak pendek sikit mungkin. Tapi pun panjang juga. Tadi kita maghrib 7-8 minit. Azan isyak 8.18, 8.20. Sejam 10 minit juga. Maka kata Tuan Syekh, seandainya ada pasangan suami isteri yang sedang bersama, tiba-tiba mereka mendengarkan azan, mereka masih ingin meneruskan juga, itu boleh. Hanya sayang saja, mereka nanti akan terlepas pahala yang besar, yaitu apa dia? Solat di awal waktu. Karena solat di awal waktu dipanggil waktu fadilah. Kan kita dah bahas, solat tu ada 5 waktu ke 3 waktu ke, waktu makruh, waktu yang jawaz, waktu yang afdal, waktu fadilah. Dia akan terlepas itu saja. Secara hukum akam ni Islam tak menyusahkan umat dia. Yang penting kamu solat dalam waktu, selesai masalah. Jangan sampai kamu tak solat, itu dia yang paling penting insya-Allah. Wala nata'ajjab min hadha as-su'al. Fa nahnu lasna afdal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid qad uqimat as-salat. As-salatu uqimat. Fatadhakkara hajatahu ila ba'd nisa'ihi. Faraja'a ما الصلاة أقيمت قد دخل الوقت ورجع صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته من أهله واغتسل وخرج إلى الصحابة وشعره يقطر ماء فاستمروا قائمين منتظرينه صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عليه أفضل الصلاة والسلام أن الرجل إذا كان له إلى أهل حاجة فليقضي حاجته أولا قبل الصلاة حتى بعد ذلك لا يأتي له التفكير وهو بعد ذلك يصلي. وقد ذكر ترجمة بعض الصالحين أنه كان دائما لا يخلو من 4 زوجات ومن جواري كثير ويختار الجواري الجميلات ملك اليمين ملك له. قالوا أنت مشغول دائما بالشهوة وبعد ذلك والناس يقولون الرجل الصالح وأنت مشغول بالنساء. فقال أسألكم هل يخطر على قلب أحدكم خاطر أو ذكر نساء وأنتم أثناء الصلاة؟ قالوا كثير جدا هذا. وعدة مرات يخطر لهم ذكر النساء الجميلات أو غير ذلك. فقال لم يخطر لي خاطر في مدة حياتي قط. خلاص قد حفظ قلبه وحفظ بصره وحفظ جوارحه. وعلى ذكر كذلك هذه المسألة قالوا كان سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفطر في شهر رمضان يفطر على الجماع ثم بعد ذلك يغتسل رضي الله عنه
ويصلي. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, walaupun begitu Haji Khamis janganlah kecil hati. Kata Tuan Syekh soalan kamu tu tidak menyebabkan saya apa punya soalan ni. Tak adalah kami nak pandang slack kat kamu. Kalau kamu yang bertanya lah. Bro. Kerana hadirin kita ni tidaklah lebih hebat, tidaklah lebih mulia, tidaklah lebih jago daripada Sayyidina Rasulullah SAW itu sendiri. Tahu tak? Hadirin hadirat, Nabi SAW sendiri, hadirin hadirat, Nabi tu yang paling bertakwa, yang paling cinta ke Allah, yang paling tak melirik kepada dunia, yang tak langsung tak ada hati tetes pun daripada dunia, tak ada dalam hati baginda Nabi SAW. Pernah dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW setelah azan berkumandang dan Nabi SAW pun dah masuk masjid, sejurus nak diqamatkan solat. Dah qamat ke apa tu? Okey baca solat kata Syekh. Dah qamat pun dah. Nabi tinggal nak Allah apa nak solat saja. Saat itu Nabi SAW pun meninggalkan tempat solat beliau tu, langsung pergi. Nabi keluar meninggalkan masjid. Ni tinggal nak takbir dia, Nabi keluar langsung. Tiba-tiba setelah beberapa waktu berlalu, datang baginda Nabi SAW masuk balik ke masjid, para sahabat berdiri menanti. Oh Nabi keluar. Mereka pun tunggu setia berdiri tunggu Nabi SAW masuk balik beberapa waktu tu. Maka mereka lihat Nabi SAW masuk dalam keadaan bertetesan air daripada rambut baginda Nabi. Maksudnya Nabi selesai mandi. Maksud bukan Nabi mandi, Nabi bagi tahu setelah solat. Nabi cerita, ketika saya nak solat tadi, saya teringin kepada salah satu daripada permaisuri baginda Nabi SAW. Baginda Nabi kan isteri baginda ada 9. Nabi SAW teringat, oh lagi teringin nak bersama dengan isteri baginda Nabi. Akhirnya kata baginda Nabi, saya tangguh solat dulu, saya selesaikan hajat dahulu kepada permaisuri baginda Nabi. Setelah selesaikan hajat bersama dengan isteri baginda Nabi SAW, maka baginda pun mandi junub. Selesai mandi junub, Nabi pun masuk balik ke masjid, baru solat tuan-tuan. Itu begitu. Tunjuk ajar Nabi SAW. Kata Nabi, sesiapa di antara kamu yang ketika nak solat, tiba-tiba dia tak pasal naik benda tu, contoh nafsu syahwat pada isteri naik. Kata Nabi, jangan solat dulu. Selesaikan hajat kamu dulu, supaya kamu nanti solatnya biar khusyuk. Tapi cuba bayangkan kita solat, tapi dalam keadaan kita ingin bersama dengan isteri. Oh tak kira khusyuknya tuan-tuan. Jangan kata dengan isteri, sate depan mata je, sate makan tu pun tak kira khusyuk. Apalagi isteri yang nikmat bersama dengan isteri lebih lazat daripada nikmat-nikmat kelazatan dunia yang lain. Selesaikan dulu hajat itu. Tapi dengan catatan cukup waktu tuan-tuan. Saya tambahkan sikit. Bukankah dikatakan al-asya' qablal isya'? Idza ja'a al-asya' wal isya' faqaddimul asya' 'ala al-isya'. Bila azan isya' berkumandang, tiba-tiba makanan hidangan datang. Betul dalam hadis atau keterangan ulama. Dahulukan mana? Makan malam dulu, asya' atau isya' dulu kan mana? Kata Rasulullah, faqaddimul asya' 'ala al-isya'. Makan dulu baru salat. Kenapa? Karena kalau kamu makanan dah dekat depan, kamu solat, memang tak ada khusyuk punya. Alamak, ni kan ada orang sempat sate kambing aku tak bagian ni kamu ni. Wah, sambal ni sedap ni orang habis aku tak dapat bagian lah. Jadi makan dulu, settlekan. Tapi kalau tuan-tuan kira-kira tak terpengaruh, tak ada masalah tuan-tuan. Itulah, tak ada masalah, boleh solat isyak dulu. Tapi umum, cerita umum lah tuan-tuan. Mana ada orang tak ingat dengan makan, semua kita dah sakit kencing manis pun tak tahu diri. Masih ingat nak makan juga. Apalagi kalau hidangan tu ada dekton tuan-tuan. Betul tidak? Oh tak pedulinya ni. Kan itu selesaikan dahulu hajat duniawi kita supaya kita menghadap Allah dalam keadaan kita betul-betul plong hanya menghadap Allah SWT. Pernah dihikayatkan kaum solihin ada satu orang wali Allah. Sepanjang hidup dia sampai dia meninggal dunia tak pernah kosong kotak. Dia syair, dan dia ni selama hidup tak pernah kosong kotak. Satu isteri dia meninggal dunia satu orang bukan kamu. Dia sebab bukan kotak yang wajib aja, yang sunnah ni pun dia ada juga tuan-tuan. Dia sentiasa memiliki hamba saya perempuan. Milkul yamin dipanggil dalam Islam milkul yamin. Kita kan dibenarkan dalam Islam syariat Islam kita boleh memilih hamba saya perempuan dan kita mengawini hamba saya kita. Banyak tu hamba saya, maknanya dia banyaklah wanita-wanita yang halal di sekelilingnya. Akhirnya kejap-kejap apa dia? Kejap-kejap apa dia? Bersama dengan isteri satu, kejap-kejap besok isteri kedua, kejap kan dia punya hamba saya yang lain ini. Sampai walaupun dia terkenal orang soleh, orang alim, orang ulama, maka ustaz-ustaz lain dia kata, apa Syekh kamu ni Allah, syahwat terus kamu ni, jima aja kerja. Orang alim tu mengajar, orang alim tu berdakwah, orang alim tu ibadah yang banyak, bukan berjima aja banyak, betul kan? Kamu nak solat pun kamu selalu kadang-kadang lambat, asyik jima tak habis-habis, dikritik. Maka ulama ni orang alim, tuan-tuan, orang alim. Dia cakap, aku tanya kau ustaz-ustaz semua
Kau orang ni kan sempat waktu solat, hebat betul, sungguh bagus oh, hebat kau orang solat Tapi aku nak tanya kau, siapa di antara kamu, wahai syekh-syekh semua, wahai ustaz-ustaz semua, ketika solat tak pernah seumur hidup terdetik teringatkan isteri dia nak bersama? Pernah tak? Pastilah kita, bukan setiap hari, tapi kadang-kadang bila benda tu nak datang, kami tengah solat, benda tu nak datang, kami teringat. Betul kata dia. Kata syekh, solat ente seperti itu. Ketahuilah, saya ni seumur hidup, semenjak saya beristeri 4 tak pernah kosong dan punya memiliki amal saya, setiap kali solat, saya solat kepada Allah, tak pernah sedetik pun saya teringin nak bersama dengan isteri saya dalam solat. Kerana saya dah settlekan awal-awal seperti itu. Jadi solat syekh itu lebih khusyuk. Jadi ini benda yang wajar di dalam Islam. Namanya manusia, tuan-tuan, hubungan bersama pasangan lelaki dan isteri itu adalah benda yang wajar. Cuma yang penting kita jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Nabi SAW saja seperti itu, hadirin-hadirat. Walaupun Nabi SAW tidak pernah jangan pernah tuan-tuan bayangkan syahwat Nabi seperti syahwat kita. Baginda tu Allah jadikan seumpama itu sebagai contoh tauladan untuk kita, sebagai ta'lim. Kalau tidak, Nabi SAW hatinya ke Allah terus, tuan-tuan, hatinya ke Allah terus. Tapi Allah buat seperti itu sebagai ta'lim untuk umat tentang betapa luasnya hukum syariat Islam ini. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh salah satu moyang yang keberapa daripada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah satu moyangnya itu adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan bila almarhum Al-Arifillah Abu Yazid Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Abu Yazid Abbas kan pernah datangkan masjid kita dulu 2011 kalau saya tak salah kan 2000 berapa pernah saya bawa kan dulu kan, kita tidur dekat mana, dekat Melaka Raya waktu tu dekat Mahkota waktu tu bawa tidur Abu Yazid. Saya tanya Abu Yazid, betul ke Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tu salah satu moyang antum? Ya, kata bin Jatil Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, keturunan beliau. Tapi daripada Jatil Abnya adalah bersambung pada Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh pernah ditanya oleh salah satu murid beliau, Al-Allamah Ibnul Mubarak, bertanya kepada gurunya, kalau saya tak salah Ibnu Mubarak muridnya, wahai Tuan Syekh, bagaimana cerita di dalam Al-Quran falamma hamma biha wa hammat bihi laula an ra'a burhana rabbih, ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam digoda oleh Siti Zulaikha untuk bersama melakukan perbuatan zina. Kan digoda Nabi Allah Yusuf oleh ibu angkatnya Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran disebutkan, dan ketika mana Yusuf berkehendak untuk bersama dengan Zulaikha, dan Zulaikha memang dah berkehendak kepada Yusuf, andaikan Nabi Yusuf tak melihat bukti Tuhan ini, percaya akan terjadilah benda terjadi, tetapi tak terjadi. Nabi Yusuf melarikan diri sehingga ditarik baju daripada belakang. Di dalam nas Al-Quran itu mengatakan, hadirin-hadirat, ketika Nabi Yusuf hampir berkehendak menyetubuhi Siti Zulaikha, maknanya nyariskan terjerumus dalam Allah. Tapi kerana saat itu Allah biarkan burhan, dia melihat kalimat Nabi Allah Ya'qub mursyidnya, akhirnya tak edit, langsung melarikan diri. Kata Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ditanya oleh muridnya, kamu tahu tak maksud hamma biha itu? Yusuf berkehendak dengannya, bukan berkehendak nak menyetubuhinya, bukan berkehendak untuk berzina dengannya. Nabi Yusuf ketika berkehendak untuk memukul Siti Zulaikha, kerana dia tak pandang pun kepada Siti Zulaikha, walaupun Zulaikha cantik macam mana. Itu iman para Nabi. Kata Sayyidi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kamu tahu atau tidak, jangankan kata para Nabi, kibarul awliya, pembesar para wali Allah yang dah majzub, yang dah hanya melihat Allah, mereka melihat farjul unta kal hajar. Dia kalau tengok batu tembok, tuan-tuan tengok kan? Apa rasa tuan-tuan kalau tengok tembok ni? Ada rasa apa? Ada yang pelik-pelik ke? Tak ada kan? Wali-wali Allah, kata Syekh Abdul Aziz, kalau melihat farji perempuan yang cantik depan mata pun sama macam tengok tembok. Tak ada, mereka tak ada, mereka lihat Allah aja, tuan-tuan. Kerana itu mustahil, bukan mustahil, sukar untuk dipercayai kalau dia betul-betul wali yang benar, dia melakukan zina, tak mungkin. Sebab dia melihat farji perempuan sama seperti ini, kibar, kumal, para awliya yang kamil, yang sempurna seperti itu. Dan fakaifa bil anbiya, bagaimana dengan baginda Nabi, bagaimana dengan Nabi-Nabi Allah yang jauh lebih tinggi daripada para wali-wali, dan bagaimana dengan Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ketika dijarah makanan, ya Rasulullah, kalau ikutkan pangkat paduka Islam, tak layak paduka menikahi wanita-wanita kami ya Rasulullah. Paduka itu orang langit, itu orang dunia. Tapi kerana kemuliaan paduka turunkan derajat paduka, merendahkan diri paduka, duduk bersama kami menikahi wanita-wanita kami. Sayyidina Rasulullah SAW. Dia agungnya baginda Nabi. Kalau terjadi dalam hadis-hadis yang kita dengar seumpama itu memang ta'lim. Allah SWT memang ciptakan untuk baginda Nabi untuk kita ta'lim. Karena itu Nabi Muhammad SAW dicipta daripada manusia, bukan daripada malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Allah ciptakan seperti itu sebagai taklim untuk kita. Barakahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha